Alright, jadi kita masuklah kepada kita punya sesi pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita nak belajar pasal breakout. Okey. Kita nak belajar pasal breakout. Jadi apa itu breakout? Biasa dengar-dengar saham, harga saham ni breakout. Okey. Jadi breakout ni sebenarnya bila harga saham tu ataupun paras indeks, okey, dia memecahkan resistance ataupun support. Okey, itu kita panggil sebagai breakout. Jadi anda boleh tengok kat sini adalah dia punya resistance. Okey, gambar rajah yang belah kiri ni, atas ni adalah resistance. Okey, bila harga tu pecah je resistance, itu kita namakan sebagai resistance breakout lah. Okey, tapi kalau breakout ni maksudnya bila dia dah pecah tu maksudnya dia kekal dekat atas. Okey, dia bukan dah pecah dia masuk balik, tapi dia dah pecah dia mesti kekal ke atas. Okey, itu yang kita namakan sebagai resistance breakout. Okey, jadi kalau pecah support pun sebenarnya breakout juga. Okey, cuma dalam kita punya pasaran saham ni kita kurang fokus kepada yang breakout ke bawah sebab pasaran saham kita satu hala saja, di mana kita tak boleh nak short. Okey, kita hanya boleh long saja. Maknanya beli murah jual tinggi ataupun beli tinggi jual lagi tinggi. Okey. Tapi kalau sebenarnya kalau kita pecah support pun kita kira breakout jugalah, breakout ke bawah. Okey. So boleh faham apa itu breakout. Jadi harga saham ni dia pecah resistance, pecah resistance dan kekal berada di atas resistance. Jadi apa itu resistance? Tengoklah kat sini. Okey. Resistance tu satu paras di mana saham tu dia gagal pecah. Okey. Kalau dia pergi kat situ je dia melantun balik ke bawah. Pergi ke paras tu dia melantun balik ke bawah. Jadi itu adalah resistance. Okey. Breakout ni bila pecah resistance. Okey. Jadi breakout ni pun yang biasa kita tengok ada banyak jenis-jenis breakout lah. Okey. Banyak jenis breakout, tapi yang paling common sekali yang saya nak explain nombor satu ni adalah dia punya horizontal resistance breakout tu. Maknanya dia punya resistance tu adalah horizontal, mendata. Okey. Mendata ni. Jadi bila kita lukis line resistance, okey. Jadi bila kita lukis line resistance di sini, okey, kita nampak resistance adalah satu previous high lah. Okay, previous high. Okay, ini adalah resistance. Di mana untuk saham ni dia telah memecah, okay, memecah resistance, okay, yang sebelum ni, iaitu high dia sebelum ni. Jadi ini adalah satu jenis breakout lah. Okay, breakout yang pertama. Anda nak tahu ni anda kena lukis dulu line, okay, lukis dulu line horizontal punya resistance. Okay, kemudian dia pecah lah. Okay. So jenis breakout yang kedua, okay. Breakout yang kedua ni kalau anda perasan breakout yang tadi ni kalau kita tengok dia lepas dia dah breakout dia dah tak nampak lagi lah resistance kat atas ni kan. Chart ni clear je kat atas ni. Okay. Jadi boleh jadi waktu ni mungkin harga saham tu dah tinggi lah. Kita boleh kata harga saham tu dah tinggi. Okay. Tapi ada satu lagi jenis breakout ni di mana dia breakout trend line. Di mana kalau kita nak lukis, kita kena lukis resistance dalam bentuk trend line dulu. Okay, iaitu dia sama juga macam horizontal punya resistance tu, tapi dia ada angle. Okay, ada angle dia ke bawah. Okay, kita tengok kat sini, kita lukis ini sebenarnya resistance juga, tapi kita panggil sebagai trend line. Okay, dan kalau kita tengok harga saham tu dia memantul-mantul dekat garisan ni. Okay, dia gagal tembus. Tapi kat bawah ni kita tengok berlakunya breakout, di mana dia berjaya tembus garisan ni. Okay, berjaya tembus. Jadi ini adalah dia breakout trend line ke bawah. Jadi kalau compare dengan yang nombor satu tadi, kalau kita tengok harga saham dah tinggi, okay, tapi kalau yang jenis yang kedua ni kita boleh kata dia breakout, dia mungkin adalah permulaan kepada pertukaran fasa lah, di mana mungkin sebelum ni saham ni adalah dalam fasa downtrend. Okay, bila dia dah berlaku breakout, mungkin akan ada perubahan fasa. Okay, dah tak downtrend lagi. Okay, jadi untuk breakout yang ini mungkin tak adalah rasa macam harga saham dah tinggi sangat. Sebab ini mungkin adalah permulaan pertukaran fasa. Okay, jadi kurang berisiko juga sikit lah. Okay, kurang berisiko. Yang ini berisiko tinggi juga sebab harga saham dah tinggi. Yang ini kurang berisiko. Okay, tapi kena ingat kalau dia dah breakout downtrend line, okay, sebenarnya ada banyak lagi horizontal punya resistance dekat atas ni yang dia kena tembus kalau dia nak pergi, saham ni nak pergi dengan lebih jauh lah harga dia. Okay, okay, boleh faham So antara breakout lain yang kita biasa dengar juga, okay, sebagai traders ni kita biasa dengar, kita juga ada 52 weeks high punya breakout. Okay, di mana saham tu dia membuat
satu paras yang tertinggi dalam tempoh 1 tahun. Okey. Saya ambil satu contoh ni, ada saham ni. Okey, kalau kita tengok daripada chart 2003 sampai ke tahun 2020 ni, okey. Actually pada tahun 2004 ada je dia dah pernah cecah sampai 60 sen. Kalau kita tengok kat sini saham ni pernah capai 60 sen. Dan juga um, pada tahun 2014 ni pun kita tengok pernah capai lah paras 40 sen ni. Okay. Tetapi dalam tempoh 1 tahun yang kebelakangan ni, daripada tahun 2019 sampai 2020, kita tengok harga saham sekarang ni adalah harga yang paling tinggi dalam tempoh 1 tahun. Okay. Jadi 52 weeks high punya breakout ni pun something yang significant lah. Okay. Yang biasanya kalau berjaya lepas 52 week high punya paras ni, ada kemungkinan saham tu boleh pergi lebih jauh sebab dia punya resistance tu tak nampak. Kalau anda tengok dekat sini, okay, dia dah breakout 52 weeks high tapi dia punya next resistance dekat mana? Okay, kita tak nampak next resistance dia. Okay, sebab next resistance dia yang ada pun dekat pada tahun 2014 dulu. Okay, jadi jauh. Jadi kemungkinan resistance kat sini, orang-orang yang tersangkut kat sini dah cut loss ke, dah tak memiliki saham ni. Okay, jadi resistance yang tinggal kat sini hanyalah orang-orang yang nak take profit. Daripada bila dia dah beli awal-awal ni lah. Okay, dia nak take profit, dia jual dekat sini. Okay. So itu untuk 52 weeks high breakout. Lagi apa lagi yang jenis breakout? Kita ada breakout all time high. Okay, ini maksudnya dia breakout harga tertinggi sepanjang masa. Okay, sepanjang masa dia tak pernah mencapai. Kalau kita tengok 52 weeks high ni dia pernah capai harga lagi tinggi. Tapi kalau kita tengok yang ini, ni sebagai contoh saham Amelus yang saya ambil. Okay. Waktu ni, waktu minggu lepas punya chart, hari Jumaat, kita tengok harga saham tu 83 sen setengah. Ini adalah harga yang paling tinggi pernah dicapai untuk Amelus ni sepanjang masa. Tak pernah lagi dia capai harga ni 83 sen. Okay. Jadi dia punya previous resistance pun kalau kita tengok dekat 79 sen. 79 sen. So apa jadi dengan saham yang breakout all time high ni? Sama juga macam 52 weeks high, ada kemungkinan bahawa dia punya dekat atas ni dah tak ada resistance sebab kita tengok kat belah kiri chart tak ada resistance dekat sini. Okay. Jadi resistance kat sini hanyalah orang yang nak take profit. Yang dah beli awal-awal ni dia akan jual dekat atas-atas. Okay, buy before atau after breakout tuan. Okay. Buy before atau after breakout tuan. Jadi kalau kita tengok time frame daily, let's say kita tengok time frame daily. Okay. So kalau kita tengok time frame daily, kita kena tunggu candle tu complete dulu baru kita boleh confirm dia breakout. Okay. Sebab kalau dia dah breakout tapi time frame daily tetapi market tak tutup lagi, dia breakout tu pukul 2.30 ke pukul 3 ke, okay, jadi masih lagi ada peluang untuk dia jatuh. Okay. Bila dia dah jatuh tu, okay, kita dah tak panggil mungkin breakout lah. Kalau dia dah jatuh bawah resistance tu, dia akan jadi sebagai false breakout. Okay, false breakout. Yang ini ada soalan daripada Muhammad Fahir Zulkifli. Macam mana nak tahu real ke fake breakout? Itu, okay, kita akan ulas lepas ni. Okay, jadi buy before or after. Sebenarnya kalau berbalik kepada yang ni, buy before or after breakout, the best is kalau kita tengok time frame daily, okay, the best is waktu hari berlakunya breakout tu kita nak beli. Okay, waktu sebelum market closing, okay, dalam pukul 4, 4.30 bagi saya. Sebab kalau kita tunggu esoknya, sepatutnya esoknya bukan lagi buy on breakout. Okay, kalau kita tunggu esoknya bukan buy on breakout. Kalau kita dah terlepas pada hari breakout tu, sepatutnya kita kena tunggu dip, buy on pullback. Kita jangan buy on breakout. Bila dah terlepas hari breakout, kita kena tunggu dip ataupun pullback. Kita tak boleh beli breakout. Okay.